Selepas berbulan lamanya bermain teka-teki, Perdana Menteri Anwar Ibrahim akhirnya mengumumkan rombakan kabinetnya. Tiga bekas menteri dilantik semula menganggotai jemaah kabinet ialah Dr. Zulkifli Ahmad sebagai Menteri Kesihatan, Gobind Singh Dio sebagai Menteri Digital dan Johari Abdul Ghani sebagai Menteri Peladangan dan Komoditi. Wartawan Kini TV Saif Akmal menemu bual penganalisis sosiopolitik Dr. Abdul Mukid Mohamad untuk mendapatkan pandangan akademia berkenaan rombakan kabinet tersebut. Pertamanya, kalau kita lihat kepada prestasi sokongan rakyat kepada Anwar, sudah pun banyak dibuat. Polling center sudah pun banyak, research center sudah pun buat banyak. Pola sokongan kepada Anwar Ibrahim itu sangat menurun polanya. Jadi, cuma saya tak melihat dengan pertukaran kabinet dan sebagainya ini akan memulihkan kepercayaan rakyat kepada Anwar Ibrahim. Jadi sebaliknya yang perlu dikemukakan Anwar ialah satu dasar yang lebih tersusun, yang lebih dekat dengan rakyat. Sebab memang saya pun rata-rata yang saya baca komentar dekat media sosial dan sebagainya, mereka tak merasakan tidak ada wow factor daripada pertukaran kabinet pada kali ini. Jadi kalau katakan soal kepercayaan rakyat kepada Anwar Ibrahim itu akan kembali pulih dengan pertukaran kabinet ini, saya tidak melihat itu sebagai satu langkah yang berkesan lah daripada Anwar Ibrahim. Malah menurut Dr. Mukid, dengan mengekalkan menteri yang lemah, ia pastinya akan membuatkan beberapa pihak terutamanya penyokong kerajaan berasa kecewa. Untuk kabinet yang kali ini, saya tak melihat um, relevansi terhadap perubahan kabinet sebab ada beberapa isu yang lebih mendasar yang tak dikemukakan oleh Anwar. Sebagai contoh, isu penerangan kerajaan yang begitu lemah untuk menangani beberapa isu, persepsi, propaganda dan sebagainya. Jadi sebaliknya, menteri yang dibangkitkan sebagai menteri yang lemah dari aspek penerangan dan sebagainya itu masih lagi dikekalkan seperti sedia ada. Jadi pada saya itu tidak menjawab. Pada saya mengecewakan beberapa pihak, terutamanya daripada penyokong kerajaan perpaduan sendiri sebab mengharapkan supaya berlaku perubahan kementerian yang dipimpin oleh Fahmi Fazil. Jadi itu yang secara umum berkaitan dengan perubahan kabinet kali inilah. Pelantikan semula beberapa bekas menteri juga menjadi perhatian pemerhati bahawa rombakan tersebut bukanlah didasari oleh prestasi maupun melibatkan isu integriti. Namun, ia adalah langkah strategi politik Anwar semata-mata. Dengan lihat beberapa nama-nama baru yang naik, sebagai contoh Dr. Zulkifli Ahmad, sebenarnya itu sudah pun memberi satu sedikit kelegaan. Cuma ialah beberapa contohnya macam beberapa nama baru seperti Gobin apa semua tu, itu pada saya masih lagi pada peringkat yang uh, kalau melihat kepada performance sebelum ni, prestasi sebelum ni, Gobin itu juga pada tahap yang sangat minimum dan juga sama menerima kritikan yang cukup kuat daripada penyokong sendiri. Jadi kalau berkait dengan soal SPRM dan sebagainya, pada saya tak melihat itu sebagai satu isu utama dalam pertukaran kabinet kali ini sebab kalau isu integriti dan isu korupsi itu sebagai isu utama, saya rasa ada um, menteri-menteri, ada individu yang jauh lebih kanan yang perlu digugurkan oleh Anwar Ibrahim. Saya tak nak sebut namanya, tapi saya rasa kita semua sedia maklum beberapa individu yang masih lagi memiliki beberapa kes di mahkamah, tapi masih lagi dikekalkan. Jadi pada saya isu tentang SPRM dan sebagainya itu bukan isu utama yang menjadi pertimbangan pertukaran kabinet oleh Anwar Ibrahim pada kali ini lah. Berkaitan dengan Gobin dan sebagainya, saya melihat ini adalah satu move politik untuk mengimbangi orang kata apa ya,
kedudukan ataupun kuasa yang perlu diperuntukkan kepada DFP. Sebab kita sedia maklum DFP ini ada jumlah kerusi yang cukup signifikan dan cukup besar, dan saya melihat itu juga tidak adil kepada DFP untuk tidak diletakkan dalam beberapa tokoh besar DFP itu tidak diberikan sebarang jawatan. Jadi pada saya pertukaran reshuffle kabinet pada kali ini lebih kepada gerakan politik berbanding dengan keperluan yang perlu dibuat oleh Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, pelantikan pemimpin veteran dari Amanah Dr. Zulkifli Ahmad sebagai Menteri Kesihatan untuk kali kedua sekurang-kurangnya memberi nafas lega kepada warga Maya. Ini kerana beliau dilihat lantang dalam menyokong pindaan rang Undang-Undang Akta Generasi Penamat GEG. Untuk rekod, bekas Menteri Kesihatan sebelum ini, Dr. Zaliha Mustafa membentangkan rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 namun menggugurkan peruntukan berkaitan GEG. Saya lihat pada seluruh individu lah. Sebab yang pertama macam Dr. Zulkifli, saya percaya ada dasar-dasar dari aspek kesihatan sebelum ni yang perlu diteruskan, yang baik yang perlu diteruskan. Dan perlu lebih diberi tumpuan. So, contoh kalau kita lihat semasa kali pertama Dr. Zulkifli naik menjadi Menteri Kesihatan, antara isu yang dibangkitkan yang juga menerima polemik yang cukup besar, tapi itu baik untuk rakyat. Sebagai contohlah tentang isu tentang dasar merokok di ruang awam. Walaupun dasar itu masih lagi wujud, masih lagi kekal sehingga sekarang, tetapi soal pelaksanaan itu sudah pun semakin kendur sebab sudah pun berbeza kepimpinan. Dan juga ada beberapa isu yang sebelum ni yang turut diperjuangkan oleh Dr. Zulkifli, seperti contoh isu doktor kontrak dan sebagainya. Pada saya ini ialah isu yang perlu diteruskan sebab menjadi satu pertikaian dan juga kerisauan doktor-doktor kontrak yang masih lagi belum mendapat penjawatan yang tetap sebagai doktor. UMNO sebagai sebahagian dari kerajaan perpaduan juga mengalami rombakan menteri lebih ramai berbanding parti lain. Ia merangkumi 4 menteri dan 3 timbalan menteri. Menurut Dr. Mukid, hal ini dilihat seolah-olah Anwar ingin membendung pengaruh UMNO di peringkat kementerian. Sudut pandang saya nampak Anwar masih lagi meletakkan satu sikap yang curiga kepada UMNO. Jadi sebelum mungkin saya nampak yang Anwar cuba supaya untuk mengelakkan dominasi dan pengaruh UMNO itu sudah mula berakar umbi pada kementerian-kementerian. Jadi dengan pertukaran portfolio menteri-menteri UMNO ini mungkin akan berlaku tindakan untuk meletakkan pengaruh ataupun membesarkan dominasi di dalam setiap kementerian itu mungkin akan berjaya ditangani lah. Jadi macam sama seperti yang saya sebutkan tadi, kabinet kali ini ialah soal pertimbangannya ialah pertimbangan politik, bukan pertimbangan berkaitan dengan prestasi semata-mata. Persoalannya, adakah rombakan kabinet ini benar-benar relevan dan diperlukan? Jika ya, adakah ianya memberi sebarang signifikan kepada rakyat di luar sana? Saya kata pertama sekali dalam keadaan Anwar Ibrahim mengemukakan langkah penjimatan dengan memotong, dengan tidak mengambil gaji, allowance menteri dan sebagainya. Jadi saya tak nampak rombakan dengan cara membesarkan kabinet itu sebagai satu langkah yang relevan dalam keadaan yang sekarang. Terutamanya dalam keadaan yang saya kata berlaku beberapa pecahan kementerian yang sebenarnya pada saya tidak diperlukan. Sebagai contoh, untuk berkaitan dengan pembangunan tenaga dan sebagainya, kalau sebelum ini ada dipecahkan kepada beberapa kementerian, yang mana kalau kita lihat kalau dasar pembangunan tenaga contoh, sebenarnya kalau dasar pembangunan tenaga dekat Malaysia ini, dekat negara kita ini sebenarnya masih pada tahap yang minimum. Jadi saya tak melihat dengan cara memperbanyakkan dengan daya guna, kemudian daya guna dan sebagainya itu
sebagai satu keperluan negara buat masa sekarang. Tapi mungkin ada pertimbangan politik lah daripada langkah memecahkan kementerian itu kepada beberapa kementerian yang lain lah.